Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas kereta cepat Malaysia. Baru-baru ini muncul berita bahwa perusahaan Jepang resmi mengundurkan diri dari proyek kereta cepat Kuala Lumpur Singapura. Proyek kereta cepat Malaysia tersebut sudah dirancang lama, bahkan lebih awal dibanding kereta cepat Indonesia. Tapi proyek itu sempat dihentikan karena krisis ekonomi. Belakangan, pemerintah Malaysia berusaha menghidupkan lagi proyek itu, tapi tanpa adanya jaminan keuangan dari pemerintah. Dengan kata lain, Malaysia mau semuanya ditanggung swasta. Syarat itulah yang tampaknya tidak bisa diterima oleh perusahaan Jepang dan akhirnya mundur. Yuk kita simak videonya ya. Kerajaan akan meliti kesan penarikan diri firma Jepun daripada projek kereta api berkelajuan tinggi HSR Kuala Lumpur Singapura terhadap projek berkenaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kata beliau baru saja menerima laporan itu hari ini. We'll look at it. I just received the report tadi. Okay? Okay. Mengikut laporan agensi berita Jepun Kyodo News, syarikat negara itu memutuskan untuk menarik diri kerana berpendapat ia akan menjadi terlalu berisiko tanpa sokongan keuangan kerajaan Malaysia. Keputusan firma Jepun menarik diri daripada terlibat di dalam projek kereta api berkelajuan tinggi HSR KL Singapura. Pakar berpendapat keputusan tersebut mengambil kira implikasi kos yang besar memerlukan jaminan keuangan oleh kerajaan terlibat. Situasi tersebut menurutnya bukan perkara baharu memandangkan projek infrastruktur mega seumpamanya di Jepun dan China misalnya turut digerakkan dengan jaminan keuangan kerajaan masing-masing. So that's why a lot of these major infrastructure projects, the high-speed rail, if you look at Japan, if you look at China, it's all government-funded or substantially government-funded. So there needs to be involvement. But having said that, I do understand the government's point of view. They actually wanted this to be a private finance initiative project because 100 billion is also could be a strain on their government balance sheet. Agensi berita Jepun Kyodo News melaporkan syarikat East Japan Railway Company menarik diri terlibat dalam projek HSR KL Singapura disifatkan terlalu berisiko tanpa sokongan keuangan kerajaan Malaysia. Semasa zaman pentadbiran Yang Berhormat Pagu telah pun memutuskan supaya perjanjian itu ditamatkan dan pampasan telah pun diberikan kepada pihak Singapura. Jadi kita bebas untuk menentukan hari tuju yang baru. Apa yang dilaksanakan sekarang ini ialah kita sedang mencari satu model baru pelaksanaan. Model pelaksanaan baru yang kita cubakan ialah mencari sama ada pihak swasta boleh menampung perbelanjaan capex untuk membina jajaran ini dan juga dari segi sistemnya, dari segi tracknya dan juga mengoperasikan perkhidmatan tersebut. Tetapi satu perkara prinsip yang kita perlu persetujui ialah ia mesti menghubungkan antara Kuala Lumpur dengan Singapura secara point to point. Sebab kalau dia hanya sampai ke Johor Bahru, dia tidak akan menjadi viable kerana dia tidak menghubungkan dua bandaraya. Tapi kita nak mencari satu kaedah pembiayaan yang sesuai terlebih dahulu sebelum kita pergi mencadangkannya kepada pihak Singapura. Seperti yang dipertimbangkan sebelum ini. Mengapa kita nak lihat kembali model pelaksanaannya? Kerana kita tahu bahawa sebahagian besar track di antara HSR ini terletak dalam bumi Malaysia. Jadi sudah tentunya kita nak melihat satu model pembiayaan yang lebih memberikan kelebihan kepada negara kita. Tetapi pada masa yang sama, apa sahaja pengoperasian track ini juga memerlukan persetujuan daripada pihak Singapura. Jadi kita kena cari satu kaedah di mana ia boleh dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Setakat ini RFI sedang dijalankan. Apabila siapnya RFI ini akan kita bentangkan kepada kabinet. Kalau kabinet bersetuju, maka kita akan berbincang dengan pihak Singapura. Saya rasa Yang Berhormat, pada tahap ini kita hanya fokus dulu kepada di antara Kuala Lumpur ke Singapura. Kuala Lumpur ke Bangkok itu mungkin fasa kedua yang memerlukan satu capex yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada apa yang untuk diperlukan untuk Singapura. Untuk KL Singapura pun saya rasa bukannya mudah untuk sektor swasta untuk membiayai keseluruhannya.
Begitulah guys nasib kereta cepat Kuala Lumpur Singapura yang mengambang. Selanjutnya kita lihat keadaan ekonomi Malaysia. Saat ini pemerintah Anwar Ibrahim sedang mengurangi subsidi. Jadi subsidi hanya diberikan pada masyarakat yang benar-benar miskin. Hal itu dilakukan karena beban utang Malaysia yang semakin menumpuk. Yuk kita simak video berikut ya. Okay, so sekarang tahun 2022, the total subsidi yang dibelanjakan oleh kerajaan hampir 80 bilion. This year, PMX ada announce expected 81 billion. Okay, so perbelanjaan kita tu dah semakin membesar terhadap subsidi, bigger and bigger and bigger. And the worst part is kerajaan allocate development expenditure, perbelanjaan pembangunan untuk membangunkan negara kita around sampai sama 80 bilion. Before kerajaan decided untuk upkan shilling tu kepada 15 bilion masa RMK ke-12 punya midterm review, barulah kita dapat 90 bilion sampai ke tahun 2025. Kalau tak, kita punya perbelanjaan subsidi total hampir sama dengan kita punya development. So dari segi mana-mana kerajaan pun, dia economic plan tu memang kena ada. Kalau kita tengok contoh macam Datuk Seri Najib Razak kan, dia buat GTP, ETP, dia ada fokus dia tersendiri. Betul. Fokus dia apa? Fokus dia adalah untuk mengubah ekonomi kita menjadi sebuah ekonomi yang advanced ekonomi, high income ekonomi. Tapi tup-tap tahun 2020 kita dapat COVID, pandemic, economic crisis. Government have to spend a lot of money, deficit. Kerajaan Madani takes over, dia perkenalkan ekonomi madani. Ekonomi madani ni pun dia ada dia punya fokus dia sendiri, iaitu menstrukturkan semula kita punya ekonomi. Selepas kita bawa banyak hutang kita dah mencecah 1.5 trilion, so dia kena restructure balik. So pada saya lah, the biggest challenge of ekonomi madani adalah mereka terpaksa melaksanakan dasar-dasar yang tidak populis semata-mata untuk memperbaiki keadaan ekonomi sekarang. Kalau kita tengok contohnya macam Merdeka Center punya survey recently, Cik Faiz tengok dia punya rating government jatuh, betul, PMX jatuh. Yes. I think dia ada kaitan banyak dengan unpopulis, polisi yang terpaksa. It's not about government boleh pilih untuk tidak melaksanakan unpopulis polisi tersebut, tapi pada saya lebih kepada tidak ada pilihan. Kita, saya ambil contoh subsidi. Subsidi kita spend lebih kurang 80 bilion. Betul. Kita tak kontrol, kita biarkan sahaja, kita laksanakan populis polisi, dia boleh pergi 90 bilion. Betul. Sebab bila harga barang tu sebenarnya naik, contohnya minyak ke ataupun gula ke, tapi kalau kita nak maintain harga tu pada satu tahap sahaja, the amount of subsidi perlu dinaikkan secara natural lah. So macam gitu, subsidi akan membesar. Dia akan bloating. Jadi government kena kontrol benda tu. Kalau kita tak kontrol benda ni, cuba Cik Faiz fikir 1.5 trillion easily go to 2 trillion kita punya hutang tu. Kita akan pergi kepada 3 trillion. Saya boleh cakap, mark my words, kalau kita tidak uruskan kita punya ekonomi dan kedudukan fiskal kita pada hari ini, tidak mustahil another 5 years, 10 years kita terpaksa meminjam daripada IMF. Sorry to say, tapi daripada projection and trajectory kita punya hutang tu pergi macam mana, I think ada possibility sampai satu point kerajaan tak dapat menanggung lagi perbelanjaan tu, terpaksa. Kalau kita tengok contohnya macam Venezuela, is kind of country yang sama dengan kita satu ketika dulu. All producing country. All producing country. Tapi Malaysia pun banyak juga yang kita import ni. Banyak juga. Terutamanya contohnya macam makanan. Betul, makanan adalah big chunk yang kita import. Daging. So kalau kata kita punya ringgit fluctuate, ringgit kita jatuh, harga makanan for sure akan melambung. And then bila lambung, and then kita kena import lagi, so jadi spiral lah. Begitulah guys keadaan ekonomi Malaysia saat ini. Malaysia memang banyak mengekspor hasil produksi negaranya, tapi Malaysia juga banyak mengimpor makanan dan kebutuhan lain. Ketergantungan Malaysia pada makanan impor merupakan salah satu titik lemah ekonomi negara ini. Terima kasih sudah menonton sajian kami, sampai jumpa lagi.